Okey, pada hari ini topik yang akan kita belajar adalah interaksi antara hidupan tahun 6. Okey. Jika sebelum ini pelajar ada lihat video-video daripada YouTube yang telah saya berikan, mungkin video itu akan membuatkan anda lebih memahami kerana mempunyai grafik, animasi yang lebih menarik. Okey, jadi di sini saya akan simpulkan secara ringkas apa yang terdapat daripada video tersebut. Kita akan mulakan dengan interaksi antara haiwan. Okay. Haiwan hidup dalam dua jenis. Okay. Dia hidup dalam berkumpulan dan juga secara bersendirian. Macam manusia juga, ada yang suka hidup bersendirian, ada suka hidup berkumpulan. Haiwan pun macam tu, dia ada sejenis yang suka hidup bersendirian dan suka hidup secara berkumpulan. Okay, kita akan fokuskan kepada haiwan yang hidup berkumpulan dulu. Haiwan yang hidup berkumpulan paling senang adalah kamu bayangkan cerita Lion King. Kamu tengok singa. Kebanyakan kamu akan nampak singa duduk dalam kumpulan yang banyak sangat. Ada mama dia, ada papanya, ada anaknya, dia orang ramai. Jadi singa adalah salah satu haiwan yang hidup dalam berkumpulan. Apa kebaikan dia? Bila hidup ramai, mereka akan senang untuk memburu makanan. Okay? Dan dia akan dapat untuk saling membantu untuk membina tempat tinggal mereka. Yang ni, contoh paling senang adalah boleh tengok semut ataupun lebah. Mereka bersatu padu untuk membina sarang dan tempat tinggal mereka. Kemudian, kelebihannya juga dapat bersatu padu untuk mempertahankan diri daripada musuh. Sebab dia ramai. So, mereka akan bekerjasama untuk mempertahankan diri daripada musuh. Tetapi, keburukan dia, bila dah ramai, of course, makanan perlu dikongsi bersama-sama. Bila cari makanan pun cari sama-sama. Jadi, bila nak makan pun, kenalah kongsi. Jadi, sumber makanan tu mungkin menjadi sedikit. Dan, ruang hidup pun menjadi semakin kecil. Maksudnya tempat tinggal mereka tu agak sempit dibandingkan dengan haiwan yang hidup bersendirian. Okay, ini adalah contohnya seperti haiwan-haiwan yang hidup berkumpulan. Monyet, singa, semut, lebah dan gajah. Okay. Seterusnya, haiwan yang hidup bersendirian. Haiwan yang hidup bersendirian ni, mereka biasanya memburu makanan pun sendiri. Hanya akan bersama spesiesnya apabila ingin mengawan sahaja ni. Ya? Dan kebiasaannya, haiwan yang hidup bersendirian, dia akan menanda kawasannya dengan cakaran ataupun dengan baunya. Okay. Contoh adalah harimau ataupun kucing. Siapa yang bela kucing, kamu boleh tengok. Biasanya kucing akan kencing. Dia akan pancut di kawasan tertentu. Menandakan itu kawasannya. Jadi kucing lain tak boleh masuk kawasan dia. Okay, itu adalah contoh hidup bersendirian. Kelebihan dia, tidak perlu bersaing untuk mendapatkan makanan. Jadi apa makanan yang dijumpa, jadi untuk dia seorang, dia tak perlu untuk kongsi. Dan juga tidak perlu untuk berkongsi ruang. Tapi keburukan dia perlu mencari makanan sendiri. Dan dia tidak ada backup sekiranya dia diserang oleh musuh, dia perlu mempertahankan dirinya sendiri. Tak seperti singa, sekiranya diserang oleh musuh, mereka akan bersatu padu untuk melindungi antara satu sama lain. Tapi haiwan hidup bersendiri, namanya sendiri, jadi tak ada orang akan tolong. So, yang ni adalah contoh haiwan yang hidup bersendirian. Harimau, kucing, ular dan burung hantu. Interaksi antara haiwan. Ada dua bentuk interaksi, okay, iaitu kerjasama dan persaingan. Kerjasama ni dari segi kebaikannya lah, bekerjasama untuk mendapatkan apa-apa. Persaingan maksudnya mereka harus berlawan antara satu sama lain. Ada dua jenis interaksi yang wujud dalam haiwan, iaitu intraspesies dan juga interspesies. Kamu ingat macam mana nak bezakan dia? Kamu tengok interspesies. Okay, kamu tahu bila kamu kata international, maksudnya antara satu negara dengan negara lain-lain. So ni samalah.
Interspesies maksudnya antara satu spesies dengan spesies yang lain. So, kalau satu dah interspesies yang berlainan, so intraspesies adalah antara spesies yang sama. Intraspesies adalah spesies yang sama. Tujuan mereka bekerjasama adalah untuk mendapatkan air, tempat tinggal, makanan dan juga perlindungan. Interaksi intraspesies antara hidupan yang sama spesies. Contoh adalah lebah bekerjasama untuk membina sarang. Mana pernah kamu tengok lebah buat kerja sorang-sorang kan? Jadi, inilah contoh interaksi intraspesies untuk haiwan yang hidup berkumpulan. Mereka bekerjasama membina sarang. Dan contoh lain, sekumpulan gajah bekerjasama melindungi daripada musuh. Intraspesies adalah spesies yang sama. Interaksi intraspesies yang ni adalah interaksi interspesies ya. Interspesies. Interaksi international kan, so di antara hidupan haiwan yang berlainan spesies. Kita panggil dia juga sebagai simbiosis. Simbiosis terbahagi kepada 3. Mutualisme, komensalisme dan juga parasitisme. Mutualisme maksudnya memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Maksudnya haiwan yang bila ada hubungan antara dua haiwan A berikan keuntungan kepada B, B pun ada kebaikannya kepada A. Contoh adalah burung gembala dan kerbau. Kamu ada tengok dalam video tadi kan? Burung gembala dan kerbau, bila burung gembala duduk di atas kerbau, dia akan makan kutu di kerbau. Jadi, burung gembala dapat makanan. Kerbau, apa yang dia dapat dari situ adalah bebas daripada kutu. Jadi, mereka saling memerlukan dan membantu antara satu sama lain. Jadi, itu kita panggil sebagai mutualisme. Komensalisme maksudnya hanya satu spesies yang dapat keuntungan. Satu lagi spesies tidak mendapat apa-apa. Tidak rugi dan tidak untung. Maksudnya, dia tu macam tunggul je, tak ada fungsi pun. Hanya satu je yang akan dapat keuntungan. Contoh adalah ikan badut dan sea anemone. Ataupun kita pakai contoh lain-lah yang lagi senang kamu tengok adalah jerung dan ikan remora. Kamu tahu, bila jerung tengah berenang, bawah dia ada ikan. Ikan bawah tu kita panggil sebagai ikan remora. Ikan remora akan dapat makan sisa makanan. Bila ikan jerung makan, jadi akan ada sisa-sisa makanan dia tu, ikan remora akan dapat makanan dari situ. Tapi, jerung tak dapat apa-apa pun daripada ikan remora. Tidak kiralah dari segi efek positif atau negatif, benda tu tak ada efek langsung pun kepada jerung. Yang dapat kebaikan hanya satu pihak, iaitu ikan remora. Jadi itu adalah komensalisme. Seterusnya, parasitisme. Nama pun parasit, maksudnya jahat. Parasitisme ni maksudnya satu spesies tu akan dapat keuntungan, satu lagi akan mengalami kerugian. So satu spesies tu mungkin akan mati atau jatuh sakit. Paling senang adalah kutu dan juga manusia. Bila kutu ada di kepala kamu, kamu akan sakit, gatal, tapi kutu tu dia akan kenyang. Jadi yang mendapat keuntungan adalah kutu, yang sakit adalah kamu. Jadi itu adalah contoh parasitisme. Persaingan antara haiwan. Haiwan adalah kehidupan. Jadi, mereka akan bersaing untuk mendapatkan air, makanan, tempat tinggal dan juga pasangan. Sama macam tadi, kita ada persaingan intraspesies dan juga interspesies. Persaingan intraspesies adalah antara spesies yang sama. Jadi, contoh adalah singa mesti berlawan dengan singa untuk mendapatkan pasangan. Mana ada singa berlawan dengan harimau untuk dapatkan pasangan, mestilah dengan spesies yang sama. Seterusnya adalah interspesies. Persaingan interspesies antara spesies yang berbeza. Ini biasanya dalam konsep untuk mendapatkan makanan. Singa berlawan dengan harimau bintang untuk mendapatkan makanan sebab mereka kedua-duanya adalah karnivor, jadi makan daging. Seterusnya,
Persaingan dapat diatasi dengan pindah ke habitat baru. Bila kita contoh singa ni dalam satu kelompok, rasa macam kawasan tu dah ada banyak lagi spesies lain. Ada dubur, ada serigala. Jadi makanan dah semakin terhad. Macam mana nak kurangkan persaingan? Pindah ke habitat yang baru. Ataupun membunuh pesaing. Kita tahu haiwan tidak mempunyai akal. Jadi mereka akan membunuh pesaing mereka untuk mendapatkan makanan ataupun pasangan. Ataupun seterusnya merendahkan kadar kelahiran. Yang ini hanya manusialah boleh kontrol. Haiwan tidak boleh kontrol. Interaksi antara tumbuhan. Keperluan asas tumbuhan adalah air, nutrien, cahaya matahari dan ruang. Jadi inilah yang menjadikan faktor persaingan antara tumbuhan. Bermaksud, tumbuhan bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan air, nutrien, cahaya matahari dan juga ruang. Sama seperti haiwan, persaingan wujud intraspesies dan juga interspesies. Intra sama je antara pokok yang sama spesies. Interspesies, pokok yang berlainan spesies. Contoh intraspesies adalah kamu boleh tengok di tepi-tepi laut. Semua pokok kelapa je. Okay, jadi mereka bersaing antara pokok kelapa dengan pokok kelapa. Kalau interspesies adalah hutan hujan tropika. Dalam hutan hujan tropika ada berbagai-bagai spesies pokok. Jadi mereka bersaing antara satu sama lain. Yang paling senang adalah bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Sebab tu kalau kamu tengok di hutan hujan tropika ada pokok yang tinggi, rendah, tinggi, rendah. Pokok yang tinggi tu dia akan mendapat cahaya matahari yang lebih berbanding dengan pokok yang rendah. Tengok, kesan persaingan adalah pokok tumbuh lurus dan tinggi, tumbuhan berbatang lembut terpaksa panjat yang tinggi untuk dapatkan cahaya matahari. Semuanya kena ada survival. Jadi kalau pokok yang boleh melilit, dia bolehlah panjat pokok yang tinggi untuk dapatkan cahaya matahari. Tapi kalau pokok yang tidak berbatang lembut, kalau tak dapat cahaya matahari, akan kalah dan akhirnya terbantut ataupun mati. Dan yang terakhir, sama seperti haiwan, ada juga simbiosis antara tumbuhan. Mutualisme maksudnya kedua-duanya ada manfaat. Komensalisme hanya satu dapat manfaat. Dan parasitisme adalah satu dapat manfaat, satu lagi akan mengalami kerugian. Jadi itu adalah kesimpulan summary daripada video-video yang saya berikan tadi.